أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa akhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi kita sebagai mana seperti biasa kita mulakan mengucapkan dengan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di skrin yang kita boleh lihat yang uh, me, melihatkan apa ni kamera dia ataupun kamera yang on, Puan Normah Dahlan, Puan Siti Khalijah Abdullah ya, Hajah Noyati dan Najib Zul Muhammad yang kita boleh kenal lah ya, yang boleh nampak gambar, jadi kita boleh mengenal. Yang lain tu kebanyakan tidak ada, tak nampak lah ya wajah mereka. Okey, kita hari ini kita akan meneruskan pengenalan kepada kalimah yang seterusnya di dalam ayat yang ke-13. So, saya kongsikan Quran tafsir dan perkata Al-Baqarah ayat ke-13 ya. Okey, yang bermula dengan wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Yang sekarang ni kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan mengenalkan kalimah seterusnya, iaitu kalimah kama. Ya, kama ni ialah kalimah yang keberapa? Yang ni yang 1, kedua, ketiga, 4 dan 5 ya. Kama, kemudian diikuti dengan amanan nasu ya. So maknanya kalau kita nak bincangkan dia, satu kama tu kita kena bincangkan sekali dengan amanan nasu tu, kerana dia ada pertalian ya di antara kama dengan amanan nasu tu. Ialah amanan nasu ni ialah dipanggilkan sambungan ataupun kaitan kepada ma tu. Ma tu adalah isim mausul, jadi dia mesti ada silah dia ya, dipanggilkan mausul ini wasilah ya. Seperti juga dalam pertalian isim sifat dengan mausuf, sini pun ada pertalian dia al-mausul as-silah ya. As-silah tu maknanya perkara yang nak disilahkan, perkara yang nak dikaitkan dengan isim mausul tadi. Isim mausul ialah isim, kita panggil isim kaitan ya, isim berkaitan. Jadi sebelum tu kita melihat kama dulu. Jadi tuan-tuan, seperti biasa kita lihat kama tu daripada Quran tafsir dan perkata ni, kita tekan di sini saja. So tuan-tuan boleh lihat dia ada 2 komponen. Komponen K, komponen K dan komponen ma. K dan komponen kalimah, ma juga komponen kalimah ya. Sebab dia ada kadang Quran kadang-kadang ada je komponen bukannya komponen kalimah, tapi dia imbuhan ya, dia imbuhan bukan kalimah. Sedangkan K ni adalah satu komponen kalimah ya. Cuma kalau kita nak pecahkan dia dulu dalam aspek komponen,
kita pecahkan 2 mengikut warna yang telah dibantu oleh digital Quran ni, ya, iaitu dia bantu kita dengan warna biru. Nah, itu komponen yang pertama lah, kanan sikit. Ya, ikut saja dia punya warna tu. K ni, itu komponen yang pertama. Dan yang kedua ialah ma tu komponen yang kedua. Warna dia macam warna turquoise, ya. Okey, so di sini dia kata depan, ya. Tetapi kata depan tu saya ingat kalau apa yang kita faham pada kata depan ialah prefix, iaitu kata awalan kepada satu kalimah. Itu makna kata depan. Jadi dia tidak menerangkan kepada kita jenis dan fungsi dia. Nah, jadi kena kemaskan, ya. Kita tambah, bantulah dia, membantu dia membantu kita dan membantu rakan-rakan lain untuk memahaminya dengan lebih kemas, ya, iaitu kita buat penerangan dia, iaitu kepada komponen, belum lagi kalimah keseluruhan, komponen dulu, iaitu kita cuba bantu apa yang dikatakan kata depan ni kepada ka ni, ya. So ka ni adalah kumpulan harfun, ya. Kumpulan harfun, bukannya kumpulan ismun dan bukannya kumpulan fi'lun. Dia adalah kumpulan harfun, dan harfun ni sebenarnya dia adalah harfun jar. Harfun jar apa dia? Dia kata sendi. Itu dalam bahasa Melayu dia. Kata sendi ka, ya. Dan kalau kita sudah mengenal, kita akan dapati kita boleh boleh mengenal makna dia, yang bererti seperti. Ya, itu makna dia, seperti. Jadi itulah yang dimasukkan dengan kata depan ni, ya. Kata depan. So apa kita buat? Kita okey, ya. Okey, panjangkan sikitlah. Okey, seperti. So itulah maklumat kepada ambil warna hijau untuk arrow kepada ka ni, ya, yang cuba diterangkan oleh kata depan tu. Ya. Itu maklumat pertama, komponen yang pertama, ya. Dan dia ada komponen yang kedua belah kiri tu, samalah. Jadi kita akan buat cara yang sama, iaitu kita bantu dia, kita terang. Dia kata sini kata sambung subordinate, ya, kata sambung subordinate. Ya, mungkin ramai yang tak faham subordinate pun, ya. Jadi kita buat penerangan yang lebih senang untuk kita fahami, iaitu dia adalah kata nama kaitan. Ya, kata nama kaitan. Okey. Dan kita kita arabkan dulu, ya. Macam ni harfun jar ni kita arabkan dulu je. Iaitu kita ismun dulu. Ismun mausul. M-A-W-S-U-U-L. Ya. Kenapa kita hija mausul ni? Ini MA tu maknanya mim baris atas. W tu ialah waw yang sukun. S besar tu ialah short. U ni ialah baris dhammah kepada short tadi. U yang kedua ialah waw mad dalam Arab dia, ya. Waw mad dan lam yang sukun. Itulah ismun mausul, ya. Ni kita kapitalkan sebab dia permulaan ayat. Jadi ismun mausul ni dalam bahasa Melayu dia ialah kata nama kaitan, ya. Biasanya ma ni bila kita memberikan makna kepada kata nama kaitan tu ialah apa, ya. Apa. Dia juga boleh mewakili jamak. Ya, so ma tu dia boleh jadi mufrad
boleh jadi musanna dan boleh jadi jamak. Kalau jamak pun digunakan ma juga untuk mewakili apa dia tu ya. Jadi itu keterangan kepada komponen yang kedua. Kita susun dia sikit supaya kita nampak yang kita maksudkan tadi ialah isim mausul, kata nama kaitan tu ialah ma ni yang kedua ni. Ya, yang cuba diterangkan di bawah ni kata sambung subordinate ya. Kaitan tu maknanya mesti ada sambungan dia. Nah, tu yang dimaksudkan di bawah ni, sambung ya. Sambung ni dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arabnya ialah silah. Silah. Jadi mausul tu maknanya yang mensilahkan, yang menyambungkan. Ya, so peranan ma tu ialah dia akan menyambungkan cerita sebelumnya tu dengan cerita selepasnya. Nah, itulah dipanggilkan kata sambung subordinate ni ya. Jadi kalau kita tengok daripada terjemahan tadi, apa dia? Seperti apa? Itulah asal dia. Ya, seperti apa? Yang diterjemahkan sebagaimana tu sama juga. Maknanya dari segi literal dia maksud apa, kita terjemahkan dia seperti apa. Dari segi ayat kita boleh gunakan sebagaimana. So maknanya seperti apa dengan sebagaimana ni adalah dua perkara yang sama ya. Okey, itu bahagian korpus tafsir, Al-Quran tafsir dan perkata ya, maklumat yang di sini. Jadi tuan-tuan boleh simpanlah bila dah siap ni ya, print screen dia ya. Kalau sekiranya nak tengok ada apa-apa maklumat, klik untuk selanjutnya ni. So tuan-tuan klik untuk selanjut di bawah ni ya. So kita akan dapati dia letakkan sekali ayat yang berkaitan dengan ya, berkaitan dengan nanti kejap kenapa tak bergerak. Oh, dia habis sini saja ya, sebab dia tak ada maklumat lain tu. Itu paparan dia lah. Jadi kita kena adjust sikit lah untuk membetulkan ya, membetulkan gambar-gambar apa labeling ni, ataupun kita boleh padamkan ya, sebab dia tak boleh, kita tak boleh scroll dia ke atas ya, sebab dia dah sampai ke bawah frame tu, dia tak boleh dah nak adjust. Jadi kita padamkan sebab kita dah simpan tadi pun ya. Jadi kita padamkan labeling ni dan kita tengok ya, tidak ada maklumat yang diberi seterusnya, tetapi dia letakkan ayat dia ya. Jadi kama ni adalah dia highlightkan, iaitu kama di dalam ayat ini bermula dengan wa iza qila lahum ni sampailah akhir sekali la yu'minun ya. Sorry, dia apa dia, kalau kita tengok ayat yang sebenarnya dia balik ke semula tadi, la ya'lamun ya. La maknanya mereka tidak mengetahui. Okey, betul ya. So tekan di sini dia akan bagi ayat tu sekali. Dia terlindung sikit ni ya, paparan ni oleh apa ni, ada bar belah biru ni tadi, tak boleh nak adjust. Okey ya. Itu maklumat yang kita dapati daripada mana? Daripada sumber yang pertama, Al-Quran tafsir dan perkata. Okey, sekarang ni kita cuba lihat maklumat daripada korpus Quran.com ya. Jadi kita pergi ke korpus.com tu, dia dalam Google dan boleh kita masuk dengan menggunakan browser Chrome ya. Sekarang ni kita menggunakan browser Chrome. Yang nampak paparan ni ialah Lexilogos pun
website juga. Sebab tu dia boleh nampak melalui browser Chrome. Kita pergi ke Quran atas ni je ya. Kita dah buka Um, Doktor, maaf ya, nak ya. tanya sikit. Uh, Ma tu isim mausul, maksudnya kata nama kaitan. Ya, Nama kaitan. Adakah setiap isim mausul tu dia bermaksud, yang isim mausul yang lain-lain tu dia bermaksud yang sama ataupun untuk yang jenis ini je? sama juga. Maksudnya, maknanya kalau alladhi semua tu kan Ya, dia isim mesti mausul ada juga kan? dia ada silah dia juga. Oh, kalau kita gunakan kata nama tu sebagai kata sambung, kita kekal yang tu, dia ada berbeza tak maksud dia? Macam tadi doktor kata kata nama kaitan, instead of kita guna kaitan, kita guna juga kata sambung. Dia memudahkan lagi untuk memaham bagi saya Dia lah. mudah tapi dia tak tepat. Oh, baik. Okay. Dia mudah sebab sambung ni banyak banyak cara dalam Al-Quran ya. Mhm. Macam tambahan pun sambung juga. Okay. Jadi sebenarnya dia nak mengaitkan, lebih tepat dia ialah kaitan. Sebab tu saya gunakan kaitan tu. Sebab Hmm. sambung ni dia banyak banyak cara menyambung ya. Kadang nak menyambung cerita, dia bukan nak menyambung cerita tu, dia nak mengaitkan cerita tu dengan cerita sebelumnya. Oh, jadi isim mausul yang lain pun akan macam tu jugalah, akan Mengait, mengaitkan cerita. yes, mengaitkan. Dia Baik, cerita faham. yang sebelum dia tu, jadi apa halnya orang sebelum tu, itu dinamakan kaitan. Okey, faham. Kalau Okey, sambung ni dia cuma nak menyambung cerita nyambung saja. saja. Okey, Ha, faham. Okey. Terima kasih doktor. okay, sama. Ma tu majrur lah ya doktor. Kalau i'rab dia, Apa ni? Dia ada apa harfun kan tadi di depan. Apa dia ni? dia apa? Ma tu dia bergantung kepada subjeknya yang dia nak kaitkan tu. Kalau subjek dia majrur, marfu', dia akan marfu'. Tetapi dalam konteks tu tadi, oh ya, saya tadi tak sempat nak buat dia punya apa ya. Tak sempat nak buat i'rab sekali ya. I'rab tu mana dia, kita balik ke sini tadi. Kalau kita pergi ke screenshot lah, kita buatkan screenshot ya. Sebab kita dah simpan tadi. Kita gunakan ke screenshot tadi. Terima kasih ya. Apa ni? Puan ingatkan ya. Dia ada pertalian tu ya. Pertalian dia. Jadi bila kita kata harfun jar, ya, harfun jar ka ni, bila harfun jar, kalimah selepasnya mesti isim lah. Yang mana kita dah lihat di sini, sebab tu kita kata dia isim. Jadi isim mausul ni akan menjadi majrur. Ya, jadi yang ni dia image, kita tak boleh nak sambung ayat di sini, kita tambah sajalah ya. Tambah saja, kita ambil teks balik. Okey, kita masukkan kat sinilah ya, kaitan sinilah. Isim mausul, kata nama kaitan yang majrur. Okey, kenapa dia majrur? Kerana dia telah terikat dengan harfun jar. Harfun jar ni berfungsi untuk mengikat i'rab isim selepasnya kepada apa ya? Kepada isim yang majrur. Ya. Boleh kita kata kedua-dua ni sebagai isim jamil. Isim apa? Jamil, jamil. Okey, itu okey ya, itu jenis dia ya. Boleh, itu kita boleh tambah lagi maklumat-maklumat di dalam tu bila kita membuat penerangan sepenuhnya nantilah. Ya, sepenuhnya boleh. Kita kalau nak masukkan isim mausul ni, ada juga isim jamid, dia ada itu ciri-ciri dia. Dia ada ciri dia, ada jenis, ada jantina, ada bilangan dan sebagainya ya. Jadi bila kita membuat penerangan sepenuhnya nanti, kita buat dalam korpus, dalam leksilogos lah ya, boleh kita penuhkan penerangannya tu. Sebelum kita buat pembentukan kalimah nanti, kita masukkan segala maklumat-maklumat yang relevan kata ya. Okey, di sini
kita boleh juga masukkan pertalian di antara dua ni. Pertalian dan dua tu sebagai, so kita masukkan dalam celah ni lah ya. Pertalian. Sini dia tak bagi pertalian tu ya. So kita kena bantu dia. Pertalian kama tu ialah jar Oh, maju. wa makna dia dan. Dalam Arab wa dengan kalimah majrur tu dia sekali ya. Jadi kita jangan asingkan dia. Kita ikut Arab dia. Tu cara menulisnya. Wa dengan kalimah majrur dia sekali dalam Arab. Jadi kita masukkan dalam satu kalimah. Jar ni dia berasingan. Lepas tu wa majrur. Maknanya wa majrur ni ada dua kalimah. Itulah dipanggilkan pertalian jar wa majrur. So apakah yang dimasukkan jar wa majrur tu? Ya, dimasukkan jar tu ada satu harfun jar. Ada satu harfun jar dan isim yang majrur. Senang je nak memahami isim yang majrur. Itulah pertalian di antara kama. So automatically bila kita faham yang ni, jadi kita akan boleh memahami kenapa tadi kita katakan yang ma tu ber'irabkan majrur. Itulah sebabnya ya. Persoalannya ka ada tak i'rab? Ke di mabni. Soalan saya, ka ada tak i'rab dia? Tak ada, Doktor. Dia memang tetap mabni. Betul-betul ya. Jadi semua kalimah harfun dia tidak ada i'rab. Ya, i'rab ni hanya apply ataupun digunakan untuk kalimah ismun dan fa'lun saja. Jadi ka tidak ada i'rab ya, sebab ka ni dia amil ya. Dia hanya berfungsi sebagai amil, dia mempengaruhi i'rab orang lain, bukannya dia. Orang lain tak boleh tak boleh mempengaruhi sebab dia tidak berkaitan dengan i'rab ya. I'rab dalam bahasa Arab tu, kalimah i'rab dipanggilkan mu'rab. Dia bukannya mu'rab, maknanya dia tidak terkait dengan apa-apa saja i'rab, sama ada marfu' ataupun majrur ataupun mansub ataupun majzum, yang empat itu dia tidak terlibat. Okey, so kita simpan sekali lagi ini print screen ni yang kita akan tambah pelan-pelan lah ya. Dan kita pergi ke korpus. Ya, so yang ni kita boleh clearkan, sebab kalau kita tak clear, kita pergi korpus nanti nampak semua catatan-catatan ni ya. Jadi kita kena clearkan ya, dan nak clear ni tuan-tuan dan puan-puan tak nampak ya. Sebab apa? Sebab dia untuk orang yang buat presentation sajalah ya. Bila kita share screen, dia ada feature untuk menaip dan membersihkan apa-apa catatan yang ada screen tu. So yang ni kita boleh tutup dia dulu dan kita pergi ke Corpus. Okay. Now kita ke korpus. Tadi kita kita terus pergi ke tempat yang sama, iaitu pilih surah Al-Baqarah ayat ke-13 dan tekan go. So dia akan bawa itu dan kita terus cari kama tadi, iaitu di sini tekan dia 2 kali. Sekali pun cukup, tak payah 2 kali ya. Okay. So sini kita akan dapati maklumat dia lebih banyak daripada Quran tafsir itu ya. Tapi ada juga maklumat yang di dalam Quran tafsir dan perkata tu tidak ada di sini. So sebab tu dua-dua ni dia membantu ya. Dia bantu membantu. Bila kita mahir guna dua ni,
dia sudah memberi at least 90, 80 lah saya kata ya, 80% maklumat tu kita dah ada. That's good enough untuk permulaan lah. Ya. Tetapi bila kita faham nanti dengan menggunakan kaedah-kaedah tempat lain, kalimah lain dan sebagainya, kita akan boleh mengenal, boleh menambahkan lagi maklumat tu ya untuk sepenuhnya. Pertama sekali di sini dia bantu kita ya, iaitu dia kata ni apa dia prefix preposition. Preposition bahasa Penambah. Inggeris dia, bahasa Melayu dia ialah kata sendi ya. Cuba kita melayukan, tengok ada lah kata sendi, translate to Malay. Okey. Tumbuhan Dia awal. Google dia tidak apa ya, dia tidak Itu kata ada sendi, ni ada. preposition. Okey, nampak pun iaitu kata sendi. Itulah dia. Kata sendi preposisi. Preposisi. Itu lebih tepat dia lah ya. Preposisi itu apa dia? Preposisi itu ialah prefix. Preposition. Preposition ialah tu maknanya kata awalan ya. Okey. Dan dia bagi juga jar wa majrur. Ini pertalian ni ya. So dia kata kat sini apa? Bersama segmen membentuk frasa preposisi. Ini bahasa linguistik ya. Bahasa ataupun terminologi linguistik. Ya, nanti orang awam macam kita ni mungkin susah sikit nak faham apa dia frasa preposisi ni. Ya. So kita gunakan pertalian lah, senang ya. Pertalian di antara ka dengan ma tu ialah jar wa Jar wa majrur. majrur. Okey, tengok huruf jar ya, ejaan. Kalau pertalian dia jim alif ra. Kalau harfun jar dia bukan jim alif ra, dia jim ra ra. Dia jarun, itu harfun jar. Kalau pertalian jim alif ra. So bila kita menulis rumi dia kena bezakan. Bila kita menulis harfun jar kita tulis J A R R. Kalau menulis jar wa majrur J A A R. Ya, itu beza dia. Okey, apa lagi? Nombor kalimah dia bagi nombor 5. Kama ni dia punya sebutan. Dia dan makna dia dalam bahasa Inggeris ya, dia ni di sini dia tak tukarkan ya, sebab ini dia tak dapat translatekan ni. Dia kata S. Kama ialah S. Ya, sekali je. Dalam bahasa Melayu tadi apa dia? Sebagaimana. Bermula dengan seperti apa, memberi makna sebagaimana ya. Sebagaimana S ni maksud dia sebagai manalah ya. Okey, jar wa majrur juga diberi di sini, tapi dia hanya memberi apa? Pertalian saja. Dia tak bantu kita description dia apa dia ka dan amma dalam bahasa Arab ya. Dia cuma bagi bahasa Inggeris yang kita terjemahkan kepada bahasa Melayu tu. Dia kata dia adalah imbuhan awalan ya. Ini Google ya. Tapi untuk QHS Academy kita tidak gunakan imbuhan. Imbuhan ni ialah apa? Kalau dia bukan kalimah, sedangkan dia ni adalah kalimah ya. So yang lebih tepat sini kita katakan dia ialah harfun jar ya, bukannya imbuhan awalan. Awalan boleh guna ya, tetapi penerangan dia ialah apa? Kalimah harfun jar. Kalau kita tak sebut kalimah, harfun jar tu pun bermakna kalimah lah ya. So kalau kita nak terangkan kat sini, kalimah dia sebab dia adalah komponen kalimah, bukannya imbuhan. Imbuhan ni dia bukan kalimah. Kalimah harfun jar. Jar kita akan tulis J A R R. Awalan boleh ya, sebab dia memang di awalan tu. Okey. Lepas tu SUB ni adalah indikator untuk ma ya. Tadi P tu untuk ka, preposition. SUB maknanya subordinate. Isim subordinate. Itu maksud dia tu ya. Isim subordinate dia kata ni kata hubung bawahan ya. Subordinate tu bermakna
bawahan, ya. Sebab tu saya tak terangkan apa ni subordinate tu, sebab kalau nak terangkan sekarang ni mungkin tak boleh faham ya apa dia ya. Subordinate ni ibaratkan macam apalah, kita di tempat kerja kita ada bos, bawah bos tu itu subordinate lah. Jadi ma ni dari segi linguistik level dia adalah apa ni Kata bawahan. kedudukan dia bawahan daripada subject matter. Ya, apa-apa cerita di dalam tu, so ma ni mengambil kedudukan level 2 lah orang kata ya, bawahan daripada subjek dia, sebab tu dipanggilkan subordinate. Tapi yang penting sekali ialah bukannya bawahan tu, yang pentingnya kata hubung tu. Okey, di sini dia menggunakan kata hubung betul, tetapi kata hubung ni lebih tepat daripada kata sambung. Jadi mana kalau kita nak gunakan kata kaitan atau kata hubung, lebih tepat daripada kata Kata sambung. sambung ya. Tadi saya gunakan apa? Kata kaitan. Ya, so kata kaitan atau kata hubung. Hubung silah tu hubung. Betul. Dia nak menghubungkan ya apakah cerita sebelumnya dengan apa yang berlaku selepasnya. Itu dipanggilkan kata hubung. Ya, kalau dia sambung, dia cuma menambah saja ya. Okey. Kata hubung dalam bahasa Arab dia ialah isim mausul. Jangan guna you untuk mau ya. You tu adalah untuk mat. Kalau waw mat kita gunakan you. Kalau waw yang bersukun, waw kita panggil waw apa tu? Waw lin ya. Yang sukun kita gunakan w. Di sini pun waw juga, tapi untuk waw mat kita gunakan you. Kalau waw lin yang ada tanda sukun gunakan w. Kalau waw baris atas maknanya wa. Itu cara dia. Doktor nak tanya, Ya. kama ni dikira apa nama kata kaitan. Ma tu Ya. kata kaitan, maknanya dia nak mengaitkan daripada wa idza qila lahum aminu tu kepada silah Betul. amanan nas. Betul. Itulah maksudnya. Ya. Jadi kalau kita tengok dalam ayat di bawah tu, ya, kita ambil tanda kotak sekali lagi. So, apakah silah dia? Yang inilah amanan nasu tu. Itulah silah dia. Jadi silah tu dia nak gabungkan dengan cerita sebelum tu yang ni. Wa iza qila lahum aminu. So inilah apa dia? Dipanggilkan mausulnya ya. Inilah mausulnya, dan amanan nasu tu ialah silah dia. Jadi pertalian di antara amanan nasu dengan yang ni kita panggilkan silah. Yang ni saya tagkan ke sini, yang ni lah silah dia. Ya, dan yang sebelum tu kita panggilkan dia mausul. Mausul tu maknanya apa? Yang dikaitkan tu. Jadi yang mengaitkan mausul dengan silah tu apa dia? Ma tu. Ma tu ialah isim mausul. Mausulnya ialah wa iza qila lahum aminu. So bila ada mausul dan adanya isim mausul, mesti ada silah dia yang mengaitkan, yang menghubungkan. So perkataan hubung juga boleh guna ya, menghubungkan cerita tu kepada mausulnya sebelumnya. Okey, so yang ni kita betulkan sikit. Panggil yang betul. Ha? Boleh tak kita panggil mausul tu sebagai silah ilahi? Boleh juga. Boleh Kalau ya? kita nak gunakan mausul tu sebagai silah ilahi pun boleh. Okey ya, bukan silah ilahi, silah alaihi, ke atasnya. Yang ni lah yang dihubungkan ke atasnya. Ataupun ilahi pun boleh jugalah ya, kepadanya ataupun ke atasnya, lebih kurang lah.
Sadaqallahul azim. Ada apa soalan lain? Okey, cukup untuk hari ini ya. Kita tambah pengenalan kita sedikit demi sedikit lah, insyaAllah, dengan tuan-tuan dan perempuan yang istiqamah dalam mengikuti. Kita akan tambah dan akhirnya nanti kita akan dapat satu pembelajaran yang yang lebih komprehensif ya, dari segi aspek nahu dan soroh. Nanti kita akan masukkan juga bahagian tajwid ya, sebab dia 3 perkara itu mesti dibahaskan sekali ya. Macam sebagai contoh itu kita berkata apabila kita membahaskan aminu, kenapa nun tu baris hadapan, itu hukum tajwid lah tu ya. Dia asalnya ialah sukun ya, tapi dia dia tukarkan kerana tajwid dia. Begitu juga qila, macam mana berbentuk qila tu, kenapa dia alif mat tu ditukar kepada ya, kerana dia membabitkan hukum tajwid juga, iaitu hukum mat qaf baris bawah dia mesti mengikuti mat ya, bukannya mat alif ya, dan sebagainya. Dan banyak lagi sebenarnya aspek tajwid yang nanti kita akan bincangkan bersama apabila kita habis ya aspek keseluruhan mengenai kalimah tu. Kita akan ulang balik, tengok aspek tajwid yang perlu kita masukkan ya sekali. Fokus kita kepada nahu dan soroh. Kerana apa? Sebab nahu dan soroh ni jarang-jarang kali diajarkan kepada kita ya. Sedangkan tajwid tu biasanya dah banyak ya. Sebab tu kita tak fokus lebih kepada tajwid. Kita fokus kepada nahu dan soroh tu ya. Tapi pada masa sama kita akan kemaskan juga dari aspek ya tajwid dia. So yang ni kita boleh simpan ya untuk sambungan kita besok. Sudah hari Sabtu, kita akan jumpa balik hari Isnin lah, pagi Isnin kita akan sambung kama. Lepas tu kita akan tengok silah dia, iaitu manan nasu tu silah kepada wa iza qila lahum aminu tadi. Dan kita akan juga tengok konstruk dia ya. Konstruk dia iaitu sebenarnya ayat ni adalah ayat apa? Ayat syartun, ayat syarat. So bahasa Arab ni dia ada level dia ya, ada layer dia, layer by layer. Kalau kita boleh mengenal, ini sub layer baru ya. Lepas tu layer utama dia sebenarnya dia ni satu ayat ni dipanggilkan ayat syartun ya. Ayat syartun, bila ayat syartun dia ada komponen syartun dengan jawab syarat dia ya, jawabun syartun ya. Itu pun perlu kita kenalkan pelan-pelan, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Doktor.